Hai, Dek saya di sini. Siapa sini yang suka naik by express balik daripada Kuala Lumpur nak pergi Kedah ke Kuala Lumpur ke Perlis jadi saya nak sembang sikit lah. Saya ni rakyat Perlis 09. Jadi di Perlis ni pada zaman dulu ada satu perkhidmatan bas ekspres yang dikenali sebagai PPMP. Kalau orang Perlis kata P pelan, mai pun pelan. PPMP ini adalah syarikat bas di bawah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, PKENPS. Pada ketika itu, bas PPMP ini cukup hebat, tuan-tuan. Pada ketika itu, PPMP ini mempunyai fleet bas yang cukup hebat, tuan-tuan. Daewoo, MAN, Scania dan macam-macam lagi lah. Saya sendiri kalau pada ketika itu, saya akan cari PPMP lah. Sebab apa? Bas dia semua bas baru. Fleet dia cukup hebat. Dan pada ketika itu Menteri Besar Perlis tak salah saya adalah Syahidan Kasim. Jadi Syahidan Kasim ni orang kata dia lah bapa pembangunan Perlis. Bagi saya tidak, tuan-tuan. Dia bukan bapa pembangunan Perlis lah. Dia bukan satu menteri besar yang hebat. Nanti kita akan bongkarkan lah. Adakah Syahidan Kasim ini adalah menteri besar yang hebat lah di negeri Perlis. Nanti kita bongkarkan. Tapi apa yang saya nak lontarkan kat sini, bagaimana syarikat PPMP itu berkubur. Berkubur, tuan-tuan. Dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis pada ketika itu relax. Orang Perlis itu pun tak kisah sangat, tak ambil tahu pun. Sebab pada ketika itu bukan zaman media sosial. Jadi apa yang diterangkan dalam akhbar, kita percaya bulat-bulat. Tapi apa yang saya lihat, kenapa syarikat bas Cina yang lain masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Bagi contoh, syarikat Cina yang masih ada sampai sekarang. Macam Seri Maju, Perak Transit, lagi apa, tuan-tuan? Banyak lagi lah. Syarikat Melayu pun banyak yang ada. Seperti Sunny Express, lagi apa? Saya pun kurang naik bas dah. Sekarang ni saya pun tak tahu kan. Tetapi kenapa syarikat PPMP pada ketika itu adalah syarikat yang gah, tuan-tuan. Berjuta keluar duit. Last sekali ruyuk, tuan-tuan. Ini yang saya katakan tata kelola yang pada ketika itu semua orang tak tahu. Perlis ini negeri kecil. Bagaimana Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis pada ketika itu boleh melabur di dalam fleet yang cukup besar. Dan fleet itu pula bukan main-main, tuan-tuan. Bas yang moden lah pada ketika itu. Siapa tak kenal PPMP? Tanya Syahidan Kasim, dia pun kenal. Dan kejatuhan PPMP ini adalah pada zaman dia. Syahidan Kasim ini menjadi Menteri Besar pada 1995 hingga 2008, tuan-tuan. Dan mengikut maklumat yang saya baca, PPMP ini jatuh pada 2007. Kalau tak salah saya lah. Tapi perkara ini harus disiasat lah. Boleh lah. Walaupun dah lama kena siasat, tuan-tuan. Kenapa PPMP janam, ruyuk? Kita nak tahu juga. Kalau ada pekerja-pekerja PPMP yang ingin berkongsi dengan saya, boleh hubungi saya. Saya nak tahu satu syarikat bas di negeri Perlis ini tiba-tiba hilang. Tiada dalam radar. Tetapi syarikat Cina sampai sekarang, tuan-tuan. Itu yang saya kata. Perniagaan yang melibatkan Perbadanan Kemajuan Ekonomi adalah satu badan yang digunakan untuk menyakau lah. Betul tak? Pada ketika itulah. Dan saya melihat fikir Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis pun tidak sehebat pun dengan Perbadanan Ekonomi negeri-negeri lain. Macam PKNS. Jauh tertinggal dia. Saya ingat langit dan bumi. PKNS dengan PKENPS. Jadi saya nak apabila PMX berada sekarang ini, Perbadanan ini harus diaudit. Kita nak tahu. Sebab dia menggunakan duit rakyat. Rakyat Perlis. Kalau dulu rakyat Perlis dia tak kisah. Tuan-tuan, sekarang ni kita berada di zaman milenium. Kita nak tahu kegagalan PPMP ini. Betul tak, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada sejarah ke apa nak cerita tentang PPMP ni, boleh hubungi saya. Nostalgia, tuan-tuan. PPMP ni satu syarikat yang gah
syarikat bas yang gah tiba-tiba ruyuk, tuan-tuan. Kita nak tahu, adakah syarikat ini diseleweng? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikan? Jadi kita nak bongkarkan kembali lah. Kenapa bas PPMP di bawah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis ini lingkup, tuan-tuan? Boleh? Kalau Syahidan Kasim tahu maklumat, boleh kita podcast sekali. Betul tak? Syahidan Kasim bekas Menteri Besar Perlis. Saya gelar dia Syahidan the Singa Sarkas Parlimen, kerana hari-hari dia Parlimen tak ada apa pun dia bincang, hanya nak mencetuskan kontroversi. Tap-tap screen guys, kepala otak dia tap-tap screen guys. Dia sudah tak berkualiti dah, tuan-tuan. Tak ada satu pun dia menyumbang di dalam Parlimen. Kita harus noktah dia pada PRU yang ke-16. Rakyat Perlis, pilihlah wakil Parlimen yang berwibawa. Noktahkan Syahidan Kasim. Okey, boleh? Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.